Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Anda, Anda semua. Anda sedang menonton saya yang akan menerangkan tentang sains tingkatan 5 bab berapa? Bab 2. 2 apa? 2.3. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bertemu lagi dengan cikgu di hari ini dan kita akan berbincang mengenai apa? Bab yang kedua dan juga iaitu subtopik yang ke-2.3 tentang apa? Tentang gitar nitrogen. Okey? Tentang apa? Tentang gitar nitrogen. Baiklah, pertama sekali kita persoalkan apa ke dia ini gitar nitrogen ini, okey? Okey, dari sini kita mendapati bahawa gitar nitrogen ialah gitar semula jadi. Yang apa? Yang mengitarkan unsur nitrogen. Okey. Nama pun dah gitar nitrogen kan? Jadi nama pun dah gitar nitrogen. Sudah semestinya ia akan mengitarkan unsur nitrogen. Antara apa? Antara tumbuhan dengan hewan dan seterusnya, di mana di atmosfera tanah dan air. Okey? Jadi cikgu ulang sekali lagi. Apakah itu gitar nitrogen? Gitar nitrogen ialah gitar semula jadi yang mengitarkan unsur apa? Unsur nitrogen antara tumbuhan dan hewan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Okey? Boleh. Okey, sebab ini definisi. Jadi definisi ini cikgu kena hati-hati dengan ayat, okey? Kerana walaupun definisi, di samping kita menghafal sesuatu definisi itu, perkara yang paling penting sebenarnya kita memahami konsepnya, okey? Bersama dengan hafalan kena ada pemahaman. Boleh ya? So, apakah itu gitar nitrogen? Gitar nitrogen adalah gitar semula jadi yang mengitarkan unsur apa? Unsur nitrogen antara apa? Tumbuhan dengan hewan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Okey? Baiklah. Sebenarnya di udara ini 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen. Maksudnya gas nitrogen ni tinggi ya, banyak nilainya, tinggi komposisinya, iaitu peratusannya, komposisi ataupun peratusannya adalah 78%. Maksudnya tinggi ya. Tetapi tumbuhan tidak akan dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Dia tak akan dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Tak. Jadi bagaimanakah tumbuhan mendapat nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sihat? Okey. Bagaimana? Okey, di sini ditunjukkan di dalam rajah 2.9 ini ditunjukkan tentang gitar nitrogen dalam suatu ekosistem. Okey. Baiklah, apa yang kita dapat lihat di sini? Ini sebenarnya ringkasan ya. Ini sebenarnya ringkasan ya untuk semua yang akan kita pelajari di sini. Baiklah, apa yang adik-adik dapat lihat di sini? Apa yang kita dapat lihat di sini? Kita dapat lihat hewan di sini, contoh dia bagi lembu, dan kita dapat lihat tumbuhan, dan ada pokok kekacang di sini, dan ada baja bernitrogen, ada hujan kilat di sini, ada tanah di sini ya. So ini yang dapat kita lihat secara kasarnya, tapi kita akan cuba untuk pahami rajah ini, okey. Pertama sekali kita pergi kepada sini ya, hewan, okey. Okey, di sini dinyatakan bangkai hewan dan tumbuhan yang apa? Yang mati akan mengalami apa? Tindak balas penguraian. Ini yang pertama yang akan terjadi. Bangkai hewan dan tumbuhan yang mati akan mengalami apa? Tindak balas penguraian. Tetapi persoalannya, apakah di sebalik tindak balas penguraian itu? Di sebalik tindak balas penguraian itu ada bakteria pengurai dan juga kulat pengurai. Okay? Mereka inilah yang akan menjalankan ataupun melakukan, bertanggungjawab terhadap tindak balas penguraian tersebut. Apa tadi? Bakteria dan kulat pengurai. Okey, apabila tadi bangkai haiwan dan tumbuhan yang telah mati itu
mengalami tindak balas penguraian oleh apa? Oleh bakteria dan kulat penguraian, atau kulat pengurai, bakteria dan kulat pengurai, dia akan jadi sebatian amonium. Okey. Itu yang pertama, okey. Dan sebatian amonium itu akan mengalami tindak balas penitratan yang dilakukan oleh bakteria penetritan. Dia akan menjalani tindak balas penitritan. Okey. Ulang sekali lagi. Sebatian amonium itu akan mengalami tindak balas penitritan oleh bakteria penetritan. Okey. Nampak tak? Untuk menjadi ion nitrit. Okey. Sebatian amonium akan mengalami tindak balas penitritan melalui bakteria penetritan untuk menjadi ion nitrit. Okey. Ion nitrit. Boleh? Dan kemudian ion nitrit ini juga akan mengalami tindak balas penitritan melalui yang dilakukan oleh bakteria penetritan untuk menjadi apa? Ion nitrit. Jadi, ion nitrit inilah yang akan diserap oleh tumbuhan. Okey? Melalui apa? Melalui akar. Jadi, tumbuhan akan menyerap ion nitrit ini melalui apa? Melalui akarnya. Okey ya? Boleh? So, yang seterusnya, apa lagi kita dapat lihat di sini? Jika gas nitrogen itu daripada udara, dia akan diserap melalui akar ataupun nodul akar pokok kekacang ini. Nanti kita akan ada penjelasannya di bawah ini ya, tapi ini ringkasan dia. Jadi, itu tadi ya, gas nitrogen daripada udara ini dan yang diserap oleh akar pokok kekacang ini melalui nodulnya akan mengalami tindak balas pengikatan nitrogen, okey, melalui bakteria pengikat dan juga nitrogen, okey, dan bertukar kepada ion nitrat. Dan ion nitrat inilah yang akan tumbuhan itu serap, okey, melalui akarnya, okey. So ini kitarannya. Dan di sini juga kita dapat lihat ya, gas nitrogen udara melalui kilat, kemudian masuk ke tanah, kemudian ion nitrat, kemudian diserap oleh tumbuhan. Gitu juga dengan baja bernitrogen. Okey? Boleh? Nanti akan dijelaskan di dalam ini dengan lebih baik ya. Okey? Okey. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okey, nampak tak? Kan tadi tumbuhan ini hanya dapat menyerap, hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk apa? Ion nitrat. Nampak tak? Semua kan dia akan convert ataupun tukar terlebih dahulu kepada ion nitrat. Okey? Dia akan tukar dulu kepada ion nitrat, baru dia akan dapat serap. Okey? Boleh? Okey, nampak tak? Ion nitrat ini pun dia akan tindak balas pendenitratan melalui bakteria pendenitratan. Nanti akan dijelaskan ya untuk kembali kepada udara. Okey? Nanti kita akan jelaskan di bawah. So, tapi yang penting di sini tadi tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui apa? Melalui akarnya. Okey ya. Nampak kan? Saya rasa adik-adik dapat nak lihat dengan jelas di sini ya. Ion nitrat, tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. Okey. Daripada sini dia kena convert ataupun tukar kepada ion nitrat terlebih dahulu. Okey, nampak kan? Okey, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk apa? Ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Okey. Dan secara umumnya terdapat dua proses kitar nitrogen. Okey, terdapat dua proses kitar nitrogen. Cikgu highlight ya, dua proses kitar nitrogen. Iaitu yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, ke dalam tanah. Proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Itu yang pertama. Dan proses yang kedua adalah proses penyingkiran. Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Nampak tak perbezaan dia? Okey, cikgu gariskan sekali lagi. Okey, yang pertama sekali proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, ke dalam.
Dan proses yang kedua, proses penyingkiran. Okey, pertama tadi penambahan ini ion nitrat ke dalam tanah, dan kedua proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Maksudnya yang pertama dia tambah ion nitrat ke dalam tanah, dan proses kedua adalah menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, boleh? So, kita teruskan. Okey, kita pergi yang pertama, proses penambahan ion nitrat kita nitrogen. Proses penambahan ion nitrat. Kita pergi pada proses penambahan terlebih dahulu. Penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Terlebih pula. Ke dalam tanah. Okay. So, contohnya seperti tindakan kilat. Okay, tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Okey, ada contoh dekat bawah ni, okey. Nanti kita akan terangkan. Yang kedua seperti proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitratan. Okey, contoh dia seperti apa? Penambahan ion nitrat ke dalam tanah seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen dan proses penitratan. Itu yang proses pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Proses yang kedua apa? Proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey? Okey, seperti proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Dia kena ada word daripada tanah. Okey? Okey, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah dan juga proses pendenitratan. Okey? Tadi kita ada penitratan, sekarang kita ada pendenitratan. Dia berlawanan ya. Penitratan ni menjadikan sesuatu ion nitrat, okey. Pendenitratan ni di sebaliknya, okey. Dan juga dia ada proses melarut resap nitrat, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai nitrat leaching, okey. Okey, mari kita dalami. Okey. Okey, kita pergi yang pertama, proses penambahan ion nitrat, okey, ke dalam tanah. Baiklah, pergi kepada yang pertama. Tadi kan dia bagikan seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi, okey. Tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Nampak tak ni? Gambar ini adalah tindakan kilat, okey. Baiklah, apa sebenarnya terjadi semasa kilat ni? Apa sebenarnya? Semasa kilat kan, macam tu lah lebih kurang kan. Ada guru sekali kan, kilat turun tu kan, kita pun takut ya. Jadi sebenarnya sesuatu terjadi kilat ataupun letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang sangat tinggi. Bukan kita minta-minta, kalau kena kat kita dia punya suhu sangat tinggi, minta jauh-jauh lah kan. Jadi tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan. Apa yang dia buat? Suhu yang tinggi ini mengoksidakan nitrogen, okey, dalam udara. Untuk apa? Untuk membentuk gas nitrogen. Untuk membentuk gas nitrogen dioksida, okey. Jadi apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida di dalam udara itu tadi akan melarut ya, akan melarut dalam air hujan. Okey, tadi kan ulang lagi balik tadi, haba, okey, semasa kilat ataupun letusan gunung berapi, tenaga haba akan terbebas pada apa? Pada suhu yang sangat tinggi. Untuk apa? Dan suhu yang amat tinggi ni, suhu yang tinggi ni akan apa? Mengoksidakan nitrogen, okey. Apabila nitrogen itu dioksidakan, apa yang terhasil? Terhasillah nitrogen dioksida, okey. Jadi nitrogen dioksida ni sekarang berada di dalam udara, okey. So, apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida di dalam udara itu akan melarut di dalam air, okey. Ini contohnya lah, cara ringkasnya lah. Nitrogen dioksida, air datang, pum, dia melarut di dalam air hujan, okey. Air hujan tu dengan nitrogen dioksida, so nitrogen dioksida tu akan melarut di dalam hujan. Lalu ini akan membentuk apa? Membentuk asid nitrik, okey.
Okey, dan asid nitrik tadi, okey, daripada hujan pergi nitrogen dioksida akan membentuk asid nitrik, bergabung ya, okey, akan membentuk asid nitrik, dia turun ke permukaan bumi. Okey, asid nitrik itu turun ke permukaan bumi. Nampak tak? Jadi, asid nitrik tadi yang turun ke permukaan bumi ini, okey, akan meresap, okey, meresap ke tanah, meresap ke dalam tanah. Okey, jadi asid nitrik ini meresap ke dalam tanah dan bertindak balas. Bertindak balas dengan apa? Dengan mineral di dalam tanah itu untuk membentuk apa? Ion nitrat. Okey. Dan akan menghasilkan kuantiti ion nitrat di dalam tanah bertambah. Okey? Faham? Kuantiti ion nitrat di dalam tanah akan bertambah. Okey, boleh? Nampak tak? So, cikgu ulang secara ringkas balik ya. Okey, suatu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba akan terbebas. Jadi suhunya adalah tinggi, dan suhu tinggi ini akan mengoksidakan nitrogen. Okey, nitrogen akan dioksidakan di dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, sekarang nitrogen dioksida berada dalam udara. Okey, jadi apabila hujan turun, okey, gas nitrogen dioksida itu akan melarut di dalam air. Okey, air hujan, nitrogen dioksida pun melarut. Okey, lalu apabila nitrogen dioksida itu larut dalam air, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk asid nitrik. Okey, dan asid nitrik ini akan turun ke mana? Ke permukaan bumi. Ke permukaan bumi. Jadi apabila asid nitrik ini turun ke permukaan bumi, apa jadi? Asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan apa? Dengan mineral. Untuk apa? Untuk membentuk ion nitrat. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kuantiti ion nitrat di dalam tanah akan bertambah. Okey, boleh? Boleh ni, cikgu yakin pelajar-pelajar kita semua gagah. Okey, semoga dipermudahkan pemahaman. Okey, itu tadi adalah yang pertama. Jadi kita pergi yang seterusnya, proses pengikatan nitrogen ya di dalam proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Proses pengikatan nitrogen ini begini. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, okey. Bakteria pengikat nitrogen di mana? Di dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Nodul ni di sini ya. Nodul ini, nampak tak gambar ni? Gambar ni nodul akar pokok kekacang, okey? Jadi bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau hidup bersimbiosis dalam nodul akar pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada apa? Kepada ion nitrat. Itu yang kita nampak tadi di dalam gambar yang atas tadi, okey? Okey, di sini. Boleh? So, okey. Cikgu ulang sekali lagi ya. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Nodul di sini nampak dalam buku teks itu akan menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Okey? Jadi hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Okey? Boleh? Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Boleh ya? Okey, itu proses yang kedua. Kita pergi kepada proses ketiga di dalam proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah ini, iaitu proses penitritan. Okey, apabila hewan dan tumbuhan mati yang cikgu terangkan tadi ya, bakteria pengurai akan menukarkan protein hewan dan protein tumbuhan kepada apa? Kepada sebatian amonium melalui proses apa? Melalui proses penguraian. Okey. Kemudian bakteria penitritan, okey, akan menukarkan sebatian amonium itu kepada apa? Kepada ion nitrit. Dan seterusnya ion nitrat. Okey. Okey. Kemudian hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan
Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebutan amonium akan apa? Akan menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, boleh ya? Itulah tadi proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah melibatkan tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Okey, boleh? Boleh ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada proses yang sebaliknya, iaitu proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey. Jadi, pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okey. Proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Sebab dia nak keluarkan penyingkiran ion nitrat daripada tanah. So, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Jadi begini ya. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk apa? Untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk apa? Untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey. Okey, sorry. Jadi, ion ini digunakan, cikgu ulang lagi sekali ya. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk apa? Untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Jadi, ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Okey. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan. Untuk apa? Untuk membentuk protein haiwan. Okey. Apakah yang terjadi kepada protein dalam tumbuhan dan haiwan yang mati, yang telah mati? Okey. Itulah tadi telah kita pelajari apa yang terjadi kepada protein haiwan dan tumbuhan yang telah mati. Kita telah pelajarinya di dalam proses penitritan. Okey. Boleh? Dipersoalkan juga di sini. Okey. Jadi itulah proses yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, iaitu proses dalam penyingkiran ion nitrat. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Dan apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan. Okey, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Okey. Itu adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Seterusnya kita pergi kepada proses pendenitratan. Okey. Terdapat juga bakteria pendenitratan di dalam tanah. Sebenarnya terdapat juga bakteria pendenitratan di dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Okey. Proses ini dikenali sebagai apa? Proses pendenitratan. Okey. Pendenitratan. Okey. Kalau kita lihat tadi gambar semula, okey. Ada ya, ion nitrat. Okey, tindak balas pendenitratan, bakteria pendenitratan, dia kembali gas nitrogen kembali ke udara. Okey, nampak kan? Okey. Itu tadi adalah proses pendenitratan. So, kita pergi kepada proses yang seterusnya, proses melarut resap nitrat masih lagi di dalam proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah, iaitu proses melarut resap nitrat. Okey, apa ini proses melarut resap nitrat? Proses melarut resap nitrat ini ialah proses semula jadi sebenarnya ya. Melalui apa? Melalui proses ini, apa yang terjadi? Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah akan melarut di dalam air. Okey, ion nitrat dalam tanah melarut di dalam air dan kemudiannya apa? Kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau ke air bawah tanah. Okey. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, nampak? Tetapi apakah kepentingan kita nitrogen ini sebenarnya? Okey. Pertama, yang paling penting yang kita kena faham secara umumnya, kita nitrogen ini akan mengekalkan keseimbangan alam semula jadi. Okey? Termasuklah yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Sebab komposisinya tadi berapa? 78%. Okey? Kita nitrogen ini apa yang dia lakukan? Dia membantu mengekalkan
kandungan gas nitrogen di dalam udara, di dalam atmosfera, dengan cara mengambil nitrogen. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil nitrogen daripada udara. Kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat itu tadi. Oleh itu kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% dalam atmosfera, dan keadaan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi ini. Itu yang pertama. Kepentingan kiter nitrogen yang kedua adalah mengekalkan kesuburan tanah. Kepentingan yang kedua adalah mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti. Mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Seperti mana yang telah kita pelajari di subtopik yang 2.2, nitrogen merupakan makronutrien. Makronutrien yang diperlukan. Yang penting untuk pertumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk ion nitrat kan? Dia mesti dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada mana? Daripada tanah. Itu tadi penyerapannya daripada diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Dan juga penyikiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Jadi masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman. Penggiliran tanaman dan penggunaan baja. Baja nitrat baja nitrat. Untuk menambahkan semula kandungan ion nitrat. Dan hasilnya pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat. Kerana apa? Kerana cukupnya ion nitrat tersebut yang diserap oleh tumbuhan itu. Dan produktiviti hasil tanaman ditingkatkan dan pendapatan para petani pun bertambah. Faham? Penting tau kita nitrogen ini. So kepentingannya yang seterusnya ataupun yang ketiga ialah membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Kerana nitrogen merupakan komponen yang paling penting antara komponen yang penting. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Kerana protein digunakan untuk membina sel baharu. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan hidup bagi semua jenis hidupan, termasuklah kita manusia. Kalau kita tak makan protein, kita akan malnutrisi. Kita pun sebelum ni belajar malnutrisi. Makan sesuatu yang tak mengandungi gizi yang seimbang, contohnya makan lebih lemak tapi protein tak makan pun. Jadi di sini nampak kan pentingnya. Jadi dinyatakan di sini bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis kehidupan. Semua jenis kehidupan, manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dan tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Manakala haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada mana? Daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan. Boleh? Dan kepentingan yang seterusnya yang keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium yang kita pelajari tadi kan, dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Dan proses dalam kiter nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos di sini. Boleh aktiviti ini boleh adik-adik buat bersama rakan-rakan. Baiklah.
Itu saja yang itulah yang kita pelajari pada hari ini. Semoga adik-adik semua, sesi pembelajaran kita pada hari ini dapat membantu adik-adik untuk melengkapi pembelajaran di mana pun adik-adik berada. Sebab cikgu percaya semuanya ada handphone masing-masing kan, ataupun ada laptop, ataupun boleh kita kongsi dan sebagainya. Jadi tontonlah video ini di YouTube dan share dan subscribe. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.